Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita berada di showroom Glenmarie untuk Go Auto, Green Oranges Auto, yang juga showroom Haval sebenarnya. Tapi hari ini ada kereta yang bukan Haval, tapi kereta daripada Great Wall Motors, iaitu Ora Good Cat. Jadi yang mungkin ingat kalau pernah tengok channel kita pernah test drive kereta ni. This is the actual car that we test drive itu, iaitu kereta Ora Cat yang left hand drive. Tapi dekat sini juga ada dua kereta right hand drive. Yang ni color yang sama dengan yang tu. Jadi interior dia pun color yang sama. Tetapi dekat belakang tadi tu ada satu kereta yang warna hijau punya. Yang warna hijau tu cukup menarik. Tu kalau hampa tengok saat aku tunjuk. Tu ada dekat atas service bay tu. Hampa tengok dia buat inspection apa tak tahu. Yang menariknya yang warna hijau tu, dalam dia pun warna hijau. Okey, jadi inilah dia Ora Cat yang right hand drive yang berwarna hijau. Jadi warna yang lagi satu tu kalau kau nak tengok interior dia color macam mana, boleh klik ke atas ni lah. Jadi untuk yang hijau ni, ini ialah kereta yang menggunakan spek Thailand. Maksudnya dia punya software, dia punya setting semua sama macam Thailand. Dan dua perbezaan besar, iaitu dia tak ada rear driver monitor. Kalau dia ada driver monitor, kalau yang dulu tu dia ada macam kamera untuk monitor driver kat sini, tapi yang untuk ni tak ada. Dan some of the software, some of the telematic is not available for this thing. Okay, ni dia daripada dalam dia nampak perbezaan paling utama ialah warna dia ikut warna body. Tu yang shock tu. Dia pakai ada warna merah yang lagi cantik lagi daripada ni. Aku tak tahu dah, aku rasa ni cantik dah. Yang merah tu dia kata warna macam merah hati lah. So yang itu yang aku rasa sangat-sangat menarik lah. Kalau kereta Ora Cat ni ialah dia punya interior ni, aku rasa is something very very different. Kalau biasa kita tengok interior kereta yang lain daripada jenama-jenama lain, mungkin tak begitu nampak macam wow. Tapi yang ni aku rasa nampak wow. Dan antara sebab yang kita nampak, jadi antara sebab yang tengok tu dia punya kamera footage tu, dia ada letak satu simulator car dekat tengah-tengah tu 3D. So ikut color kereta tu, hijau, dia pun hijau. Tu boleh ubah ke color tu? Saya rasa tak boleh. Ikut kereta. So kalau hang beli, hang tukar cat, hang kena mai depa tanya nak tukar color ke mana, aku tak tahu. Dan yang ni ada panoramic sunroof. Sempoi ke tak? So dalam dia, yang best ni atas tu dia macam suite. Jadi kalau hampa ingat video kita hari tu, abang ni semua sayang sama juga dalam kereta dengan kita. Dia ialah pakar IoT untuk Haval di Malaysia. Macam mana dia punya perbezaan dia ialah dia punya telematic setengah tak ada, dengan tak ada interior driver monitor kamera Ya, betul. Itu je lah perbezaan dia. Okey, kalau kita tengok, dia bukan semua two-tone kan? Tak semua. So tak semua two-tone, tapi yang ada dekat Malaysia ni semua two-tone. Jadi bila kita tengok kereta yang dalam tu, dia body dia macam pink beige macam tu, dia punya bumbung gelap. Tapi yang ni sebab body dia gelap, bumbung dia terang. Aku tak tahu mana apa lagi berkenan, aku macam kenahan ni lagi lah. Yang itu aku tak tahu lah. Itu nampak macam common sangat. Ini putih punya roof ni agak rare sikit, so nampak lebih unik lah pada aku. Dan dia punya side mirror ni pun atas ikut bumbung, so comel dia nampak cantik. Body panel dia macam biasa, very smooth, no adornment. Very electric car tak banyak adornment, because every single adornment disrupts airflow, so dia buang banyak macam benda, bagi nampak very clean and very neat. Yang paling penting sekali Ora ni interior dia lah. Jadi bila kita tengok interior dia, memang rasa berlainan sangat-sangat. Typical of modern cars, especially electric cars, dia punya screen yang inilah, especially dia bertemu sekali sebab itu two different screen. Jadi kalau kita tengok kat dalam ni, dia punya information dia, speed, yang ni meter punya motor punya RPM kot. Ni state of charge,
dengan dia punya regen lah kat sini. Regen tu power usage lah. Dan ini dia juga ada dia punya adaptive cruise control punya marking. Jadi adaptive cruise control dia sampai low speed follow. So dalam traffic jam pun tak pening kepala. Lepas tu bila kita tengok dia punya pintu, pintu dia ni dia unik sikit. Dia masih two-tone. Unik bukan pasal apa, yang atas ni memang soft touch, tapi dia ada macam diamond stitching dekat dia punya insert. So itu memang nampak mewah lah. Dan dia punya pintu juga warna terang. Jadi dia punya material plastik warna terang ni, yes, pro and cons. Kalau hampa jenis perungui tak kerti jaga, memang cepat kotor lah. Tapi kalau hampa jenis teliti, memang cantik. Dalam dia sungguh cantik. Yang ni jagalah noh, jangan duk pijak-pijak sangat. Setengah orang dia pantang pijak, tok nenek tak boleh pijak tu bagi nampak bersih sentiasa. Tapi setengah orang dia tak kisah perungui. Kalau hang perungui cepat kotor, jual susah sikit lah. Tapi dalam seat ni hijau, leather, tengah ni macam leather tapi dia macam suede sikit. Dia macam slightly more matte finish. It's not quite suede, almost macam suede, tapi slightly different texture. Nampak tak? Aku tak nampak, boleh tak nampak? Dan ada macam white trim kat sini lah. Dia bukan piping tapi dia ada macam trim. So depan power seats. Bila masuk dalam, steering two-tone juga, hijau, putih dengan green, contrast stitching. Contrast stitching dia ikut colour body kereta lah kot. Dan dia punya display ni quite high definition. Apa dia, AMOLED ke ataupun AMOLED LED? So dia pakai LED punya screen. Terang lah dia, especially untuk kereta elektrik ni. Banyak sekarang dia punya meter ni tak ada hood nah. So penting pakai LED supaya dia extra bright. Jadi bila hari terang pun dia tak nampak gelap lah. Dan kat tengah-tengah ni of course dia punya visual functionality lah. Dan tengok tu dia tulis Siam lagi. Boleh tukar kot tulis English kot no? Boleh tukar lah jadi English. Tapi ni tulis Siam lagi lah. Yang kecamatan kedua. Okay, so tu dia punya macam center adalah home dia. So ada Apple CarPlay yang biasa, setting, personal center, vehicle setting. Dia kena scroll yang bawah. Scroll bawah. Tak, scroll macam tu. Okay. So belah bawah ni. Oi. Okay. So yang ni dia tunjuk energy consumption assistant. Sebagai pemandu kereta elektrik, ini penting kita kena maintain and tengok benda ni. So kita boleh belajar cara kita memandu. Ni audio source 1, source 2, source 3 ni lah low speed punya audio. Yang boleh nak bagi orang tahu lah pasal kereta elektrik ni dia tak ada bunyi, enjin pun tak ada. Jadi kadang-kadang kita terkejut nanti sedang ada kereta belakang kita. So kita pasang itu boleh pilih lah dia punya lagu dia macam mana. Sorry tak ada sample, tapi ada 3 sound lah. Apa dia 3 sound yang ada tu? Bunyi dia lebih kurang sama sajalah. Bunyi macam bunyi spaceship lah, bunyi spaceship lah basically kan. So dia punya interior dah very simple, clean lines, you know, there's no clutter at all. You tengok dia punya aircon vent ni, dia tarik sepanjang-panjang. Yang tengah-tengah ni bukan aircon vent tapi dia tarik, so dia nampak like one simple clean line. Dan dekat tengah-tengah dia suka guna toggle switch. Toggle switch ni ala Mini, ala Peugeot, toggle switch. Dan dia punya chrome cantik juga. Ada positive switch, positive feel to the switch, very positive feel to the switch. I like it. And there's a divider, and this is dia punya hazard light lah. Bawah ada 2 ni. Dan kemasan tengah ni dia tak pakai piano black. Aku anti piano black, jadi aku suka yang ni. Tak nampak kotor sangat. Dia hitam tapi ada stripes. Dia punya gear selector kereta elektrik semua pakai ni lah. Dan ada knurling kat tepi ni. Dia nampak cantik sikit. This is parking brake, auto park. Sini ada wireless charger. Ruang simpan barang sikit. Dan ni apa, Swiss untuk ni lah sunroof, apa dia panggil, panoramic roof. Yang ni sorry, ini Swiss untuk panoramic roof. Yang lagi satu ni untuk buka the actual sun glass sliding roof. Tu nak buka actual sliding roof. Bukaan dia like 2/3 of this thing. So dia punya seat ada comfort seat.
masuknya comfort seat ni ialah, tengok bila saya buka, tengok seat ni pergi ke belakang. So dia dah comfort seat. Bila you open the door, the seats pull back. So senang kita nak keluar dan masuk. So that's another feature. Airbag macam biasalah, kalau kereta elektrik ni tak ada 6 airbag. Tak usah beli lah. Ni ada 6 airbag kan? 8 airbag. So lain pada tu, kita pergi duduk seat belakang kejap. Itu dah tunjuk dah. Saja nak tunjuk interior color je lah. Hampa nak tengok the full review of the car, boleh pergi tengok dekat link kat atas ni. Kita dah buat dah. So ni depan tadi saya dah duduk. Jadi you boleh tengok saya duduk. Belakang ni masih lagi ada ruang lah. Not quite one face, tapi boleh. Dan kaki boleh masuk bawah. Boleh masuk bawah. So selesa. Dan dia letak padding kat sini lah, which is always a nice touch when they put padding kat sini. Setengah company tak buat padding, and that becomes annoying. You tak boleh letak kaki ke bawah. Dan dekat sini akan ada USB slot. Hanya ada satu. So situ macam sikit pelik. Dan kalau kita tengok finishing dekat pintu ni, dia macam kayu warna hitam. Dan ini sama belakang, menggunakan juga diamond stitching. So dia macam setengah kereta belakang dia macam command sikit, dia sama. Cuma yang ini dia tak soft touch, tapi yang di depan ni lah soft touch. So biasalah, itu memang banyak company buat macam tu. Belakang dia kurang sikit lah, tapi kemasan ni semua sama. Dan ada pattern-pattern macam lah, trending sekarang. Ini ialah tempat charging lah. Macam biasa, dia punya charging port ada di depan. CCS Type 2 So misalnya ada AC dan DC charging. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Harga kita belum pasti lagi berapa, tapi dia ada bateri 50 dan 70 kW lah. So ada pilihan 50 dan 70 kW. Nampaknya untuk masa ni trend dia adalah 50 dan 70. Sama seperti yang ditawarkan oleh Hyundai untuk Kona dan juga untuk Ioniq 5, battery size 50 dan 70, which I feel is slightly on the big side. And it's only absolutely necessary sekarang sebab charging infrastructure kurang lagi lah. I think moving forward into the future, bila charging infrastructure lebih banyak, I think battery sizes will range between 30 and 50 untuk normal cars. 50 and 70 ni kira untuk mid range cars. Dan anything above 70 kW tu kilowatt hour punya battery would be for big ataupun premium ataupun luxury cars lah. So this is now smack in the middle of the spec yang kita biasa boleh dapat untuk kereta-kereta lain. Kelebihan yang ni, terutama sekali pada saya, ialah comel lah, dia cantik lah. Tapi kalau hantar tak berkenan lah, aku tak boleh kata apalah. Tapi ada aku berkenan sangat-sangat, dalam pun cantik. Dan harga tu antara 130 dan 180 ribu ringgit, which is still menggugat lah, menggugat. 130 to 180 menggugat lah, menggugat. Aku rasa siapa-siapa yang teringat C segment punya kereta bulan 8 lah. Itu saja berarti 78 boleh. Boleh. Dekat dah. Kalau ada duit tu, maybe lah. Kalau ada macam tergerak kan. Mungkin nak bertahan sikit lah bulan 7 bulan 8. Tak pun mai sini dekat Glenberry ni, masuk dalam, duduk sendiri, tengok sendiri. Kalau kau bagi test drive, aku rasa 70% confirm akan tertarik lah. Kereta elektrik ni saya cakap dia macam smartphone. Selagi dah bawa sekali, mesti sangkut punya, mesti rasa mau punya. Dia tak payah nak pujuk, tak payah nak paksa, tak payah nak apa. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Dan kalau boleh, tekan butang like dan kongsi dengan member. Siapa tahu ramai orang tanya kereta elektrik mampu milik tu apa. Ini salah satu daripadanya. Nanti kita ada beberapa lagi yang kita nak mungkin boleh bawa tunjuk. Dan macam biasa, tolong kita tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya tak ketinggalan. Madu Malaysia kepada yang pertama. Kita jumpa lagi.